Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur juzuk yang ke-29. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah, kita telah pun sampai surah Al-Mulk sehinggalah ayat 6. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula dari ayat 7 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Sadaqallahul azim, ya. Baik, ayat-ayat Allah Ta'ala yang saya baca sebentar tadi itu menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri neraka Jahannam yang merupakan tempat syaitan dan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 6 sebelum ni Allah Taala berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah, dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab api neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka selepas Allah Ta'ala sebut tempat orang-orang kafir itu neraka Jahannam, maka bermula dari ayat 7 sehinggalah ayat 11 Allah Ta'ala menjelaskan, ya, bagaimana gambaran api neraka Jahannam itu dan apa pula punca utama orang-orang kafir masuk ke dalam neraka Jahannam. Baik, mari sama-sama kita renungkan firman Allah Ta'ala ayat 7. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, ya. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, maksudnya ke dalam api neraka Jahannam itu, sami'u, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung sedang ia menggelegak, ya. Baik, Allah SWT sebut pada ayat ni idza ulqu fiha, apabila orang-orang ahli neraka, orang-orang kafir ataupun orang-orang yang berdosa itu dicampakkan, ya. Jadi daripada sini kita faham bahawa ahli neraka dimasukkan Allah ke dalam neraka dengan cara dicampakkan. Tidak seperti orang masuk ke dalam satu dewan ataupun ke dalam satu rumah atau ke dalam satu bangunan, tak.
tetapi cara mereka masuk ke dalam api neraka itu adalah dicampakkan. Maka para ulama tafsir mengatakan, ya, wa turihu fi jahannam kama yutrahul hatabu fin naril azimah. Mereka ahli neraka ini dicampakkan masuk ke dalam api neraka jahannam seperti kayu api yang dicampakkan ke api yang besar. Ibaratnya ni, kita ada api yang besar dah menyala-nyala, kemudian kita ada kayu api, kita nak tambah lagi besar api tu, maka kita pun campakkan ke situ. Begitulah gambaran ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Ya, ni kalau kita bayangkan, maka amat menggerunkan hati kita, amat menggerunkan diri kita akan azab api neraka jahannam Allah Ta'ala tu. Dan cara ini, selain selain ia merupakan seksa kepada mereka, dan ia satu bentuk penghinaan. Kalau orang yang mulia datang, disediakan pintu yang elok, dibukakan pintu untuk dia masuk. Ahli syurga macam tu. Ahli syurga ketika mana mereka hendak masuk ke dalam syurga, belum lagi masuk melalui pintu syurga, maka mereka telah pun disambut oleh para malaikat Allah. Dan dikatakan kepada mereka, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Disampaikan salam daripada Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi mereka disambut dengan begitu hormat. Ya, ini berbeza dengan ahli neraka. Tidak ada sebarang penghormatan. Malah mereka masuk dengan cara dicampakkan. Jadi selain ini dalam bentuk seksa, ini satu bentuk penghinaan yang amat hina kepada ahli neraka. Wal'iyadzubillah, ya. Baik, kemudian kata Allah, ketika mana mereka dicampakkan ke dalam api neraka itu, ya, apa yang berlaku? Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sami'u laha syahiqan. Ya, mereka mendengar suara api neraka jahannam itu meraung-raung. Ya, syahiqan, ya, mereka mendengar suara api neraka jahannam itu meraung-raung. Menurut setengah ulama, makna syahiqan itu, ya, syahiqan itu adalah seperti suara keldai. Ya, Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk, kata Allah, ialah suara keldai ketika mana ia meringkik. Ya, ada pendapat lain mengatakan syahiqan ini, ia adalah suara yang keluar daripada tekak ni. Ya, oleh kerana dia marah. Ibarat gini, kalau mungkin kita pernah tengok harimau, ya, bila dia nak menerkam marah tu, dia akan mengeluarkan suara daripada tekak dia. Ya, mengeluarkan suara daripada tekak dia kerana dia nak menerkam, kerana dia marah. Maka begitulah gambaran api neraka jahannam itu ketika mana dicampakkan orang-orang kafir ataupun ahli neraka ke dalam neraka jahannam itu. Mereka mendengar suara raungan daripada api neraka jahannam itu. Ya, setengah ulama mengatakan seperti seperti Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan, ya, asy-syahiq li jahannam 'inda ilqa'il kuffari fih. Ya, suara itu, ya, raungan daripada neraka jahannam itu ketika mana orang-orang kafir dicampakkan ke situ. Ya, mengapa? Kerana begitu marah api neraka jahannam itu pada mereka. Kerana api neraka jahannam ni ingin sangat untuk menyeksa mereka, sebagaimana harimau yang hendak menerkam mangsa dia. Ya, harimau bila dia nak menangkap mangsa dia, dia begitu bersemangat. Ya, maka begitulah analogi dahsyatnya azab api neraka jahannam tu, sehingga akan ketika mana dicampakkan ahli neraka ke dalamnya, mereka mendengar suara yang meraung-raung daripada azab api neraka jahannam itu. Ya,
kerana begitu marah dengan mereka, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wahiya tafur, ya, dan neraka Jahannam itu menggelegak, ya. Api neraka Jahannam itu selain ia panas, api yang sangat panas, kemudian ia meraung-raung tadi, wahia tafur, dia juga menggelegak. Kata setengah ulama, api neraka Jahannam itu menggelegak, tafuru bihim kama yafurul habbul qalil fil ma'il kathir. Api neraka Jahannam itu dia menggelegak seperti satu biji yang menggelegak di air yang panas yang jumlahnya banyak, ya. Ibaratnya ni ada air yang kita panaskan, mendidih, menggelegak, kemudian diletakkan satu biji di situ. Macam itulah manusia tu menggelegak di dalam api neraka Jahannam. Waliyahzubillah, ya. Jadi ini gambaran yang sangat dahsyat yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, ya. Jadi melalui ayat 7 surah Al-Mulk ni, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita 3 ciri neraka Jahannam itu. Yang pertama, ahli neraka itu dicampakkan ke dalamnya, ya. Cara mereka masuk dengan dicampakkan sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Yang kedua, ketika mana mereka dicampakkan, mereka mendengar suara jeritan api neraka Jahannam itu yang meraung-raung kerana begitu marah kepada mereka. Yang ketiga, api neraka Jahannam itu menggelegak seperti satu biji yang menggelegak pada air yang banyak, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala jelaskan lagi kepada kita bagaimana gambaran azab api neraka Jahannam itu. Allah berfirman pada ayat 8, takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, ya. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuatnya marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar orang-orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Jadi ini Allah Ta'ala menjelaskan lagi kepada kita bagaimana gambaran api neraka Jahannam itu. Pertama kata Allah, takadu tamayyazu minal ghayz. Maksudnya takadu jahannamu tataqatta'u wa yanfasilu ba'duha min ba'd. Hampir-hampir, ya, bila disebut takadu dalam bahasa Arab disebut af'alul muqarabah. Hampir, ya, neraka Jahannam itu terpotong-potong, terpisah-pisah, berkecai-kecai, ya. Mengapa? Min syiddati ghaidhiha ala a'da'illah. Kerana marahnya api neraka Jahannam itu kepada ahli neraka yang mana mereka adalah musuh-musuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sangat marah sehingga akan hampir pecah, hampir terpotong-potong, hampir berkecai-kecai dia neraka Jahannam itu, kata Allah, ya. Kerana begitu marahnya dia dengan ahli neraka yang semasa hidup mereka dahulu ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, tak mahu beriman. Sangat-sangat marah api neraka Jahannam itu, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, kullama ulqiya fiha fawjun. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalam api neraka Jahannam itu, fawjun ay jama'atun minal kufr, satu kumpulan daripada orang kafir. Jadi ahli neraka masuk ke dalam neraka bukan dicampakkan seorang-seorang, tetapi ditangkap oleh malaikat ni. Menurut satu riwayat, satu tangkapan malaikat ni boleh menggenggam sampai 70,000 orang, ya? Satu tangkapan, satu genggaman dia boleh campakkan sebanyak 70,000 orang. Maka ini satu gambaran kepada kita, malaikat tu yang memang Allah tugaskan mereka menjaga neraka, bukan mencampakkan orang masuk ke dalam neraka seorang-seorang, tetapi dia tangkap sekian banyak orang, kemudian dia campakkan. Tangkap satu kumpulan, campakkan. Tangkap satu kumpulan, campakkan. Ya, ini kalau kita bayangkan betapa
kerdilnya kita, betapa hinanya kita kalau menjadi ahli neraka. Di dunia ni kita rasa, kadang-kadang kita rasa kita hebat, ya, kita rasa kadang-kadang kita besar, kita rasa kita kadang-kadang kuat. Tetapi pada ayat ni Allah Ta'ala gambarkan ahli neraka itu nanti sekali campakkan bukan seorang, ya, sekali campakkan sekian banyak orang. Maka tadi saya sebut ada pendapat mengatakan sekali tangkap malaikat yang menjaga neraka itu, dia boleh tangkap sebanyak 70,000 orang, kemudian dia campakkan masuk ke dalam api neraka Jahannam. Ya, ni kalau kita bayangkan betapa kerdilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tak berdayanya kita sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, seterusnya Allah Taala menjelaskan, sa'alahum khazanatuha, ay sa'alathumul malaikatu al-muwakkiluna ala jahannam wa hum az-zabaniyah soal taubikh wa taqri'. Ya, sebelum mereka dicampakkan ke dalam api neraka Jahannam itu, malaikat-malaikat yang menjaga api neraka, iaitulah malaikat zabaniyah, atau disebut pada ayat ini khazanatuha, ya, itu akan bertanya kepada ahli neraka itu. Soalan apa yang diajukan itu? Soal taubikh wa taqri'. Soalan yang bertujuan untuk menghinakan mereka, ya. Bukan soalan apa-apa, tetapi soalan yang bertujuan untuk menghinakan mereka. Apa soalan itu? Alam ya'tikum nadhir, ya. Alam ya'tikum nadhir, yang berarti tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Mereka ditanya, dulu ada tak datang kepada kamu seorang rasul yang menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala? Dahulu adakah sampai kepada kamu dakwah yang memperingatkan kamu akan hari akhirat, ya? Ditanyakan ini kepada mereka. Para ulama tafsir mengatakan wa hadha su'al ziyadatan lahum fil ilam. Soalan ini ditanyakan kepada mereka, ya, bukanlah kerana para malaikat ataupun Allah Ta'ala tidak tahu adakah dihantar kepada mereka rasul atau tidak, bukan. Tetapi ini ditanyakan balik kepada mereka untuk menambahkan seksa itu kepada mereka. Pada masa yang sama, liyazdadu hasratan fawqa hasratihim, supaya semakin bertambah penyesalan mereka. Di akhirat nanti orang akan berada pada penyesalan yang sangat luar biasa. Maka ini ditanyakan balik kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, adakah dahulu semasa kamu hidup dekat dunia datang kepada kamu pemberi amaran, menyampaikan syariat Allah, menyampaikan agama Allah Ta'ala? Ya. Maka mereka pun menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabana. Mereka pun menjawab, ajabu na'am laqad ja'ana rasulun munzir. Betul, dahulu dah datang dah kepada kami rasul yang membawa amaran, ya. Wa tala alaina ayatillah, dan ia telah membacakan kepada kami ayat-ayat Allah. Dah datang dah dulu, ya. So bagaimana mungkin dengan orang-orang yang tak berjumpa langsung dengan rasul? Mereka berjumpa dengan para pewaris rasul. Siapa para pewaris rasul? Al-ulama, alim ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris pada para nabi. Hari ini memang kita pun tak berjumpa dengan rasul. Orang-orang kafir pun tak berjumpa dengan rasul, tetapi mereka berjumpa dengan warathatul anbiya, ya. Mereka mendengar warathatul anbiya, para ulama, alim ulama, tetapi mereka tidak mahu ikut, ya. Maka ini ditanyakan kepada mereka, ya. Jadi mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun. Mereka menjawab, betul, dahulu dah datang dah kepada kami. Wa tala alaina ayatillah,
dan ia telah membacakan kepada kami ayat-ayat Allah, dia telah sampaikan kepada kami agama itu. So mereka mengaku, walakinnana kadzdzabnahu wa ankarna risalatahu, akan tetapi kami dustakan, kami ingkari, ya. Dah disampaikan dah kepada kami Islam tu, syariat tu dah sampaikan dah, tetapi kami mendustakannya, kami mengingkarinya, kami tidak mahu menerimanya, kata mereka, ya. Wa qulna ma nazzalallah, selain mereka mendustakan, mereka juga berkata ma nazzalallahu min syai', mereka mengatakan Allah tak menurunkan sesuatu apapun. Mereka mengingkari bahawa Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasul Allah Ta'ala. Jadi mereka mengatakan ma anzalallahu syai'an minal wahyi ala ahadin, Allah tak ada menurunkan wahyu kepada seorang pun, tak ada, kata mereka. Maka kalau pada masa dahulu orang-orang musyrik, mereka berkata kepada Rasulullah SAW ataupun mereka menuduh Nabi SAW bahawa Nabilah yang mereka reka Al-Quran itu, ya. Am yaqulu naftarah, kata Allah. Mereka mengatakan bahawa Nabilah yang mereka reka Al-Quran, padahal Al-Quran ialah kitab yang diturunkan daripada Allah Ta'ala. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, ya. Al-Quran itu diturunkan daripada Allah, Rabb sekalian alam, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mereka mengatakan ma nazzalallahu min syai', ya. Ini sifat mereka yang kedua atau perangai yang mereka yang kedua ketika mana datang dakwah itu pada mereka. Yang ketiga, mereka sampai berkata in antum illa fi dhalalin kabir, ya. Tidak adalah kamu wahai para rasul, kata mereka, illa fi dhalalin kabir, melainkan berada pada kesesatan yang besar. Mereka pertama mendustakan, yang kedua mereka mengatakan Allah tidak ada menurunkan wahyu kepada seorang pun, yang ketiga mereka menuduh Rasul itu, para pendakwah itu, sebagai orang yang berada pada kesesatan yang nyata. Maka dahulu zaman Nabi SAW, mereka mengatakan Rasulullah SAW itu sebagai orang gila. Mereka menuduh Nabi sebagai bomoh. Mereka buat lagi berbagai macam tuduhan-tuduhan keji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran, ya. Jadi inilah tiga respon mereka ketika mana datang dakwah itu kepada mereka. Pertama, mereka dustakan. Yang kedua, mereka mengatakan Allah tidak ada menurunkan wahyu kepada seorang pun. Kemudian mereka menuduh para penyampai dakwah itu berada dalam kesesatan yang amat besar. So daripada sini kita nak ambil pengajaran. Kita yang mengaku sebagai orang yang beriman, maka ketika mana disampaikan kepada kita risalah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka kita tak boleh mendustakannya. Kita mesti mempercayai bahawa ini adalah ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita mesti memuliakan, ya, orang-orang yang menyampaikan risalah itu. Tak boleh kita hinakan mereka dengan mengatakan tu sesat tu, orang gila tu. Tak boleh. Mesti dimuliakan kerana mereka telah mengemban tugasan yang amat berat, amanah yang amat berat yang Allah Ta'ala turunkan, iaitulah menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Kemudian pada ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Baik, ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah menjelaskan tentang penyesalan daripada ahli neraka
sekaligus Allah Ta'ala menjelaskan punca utama mereka masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u, mereka berkata, sekiranya dahulu kita mahu mendengar, au na'qilu, ataupun kita memahami. Maksudnya, andai katalah dulu kita gunakan telinga kita ni untuk mendengar risalah itu, atau kita gunakan akal fikiran kita ni untuk memahami petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala tu, ya, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya kita tidak akan berada di dalam api neraka Jahannam ni, kata mereka. So daripada ayat ni dapat kita faham, ya, salah satu punca utama manusia masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala kerana semasa mereka hidup dekat dunia tidak mahu menggunakan pendengaran mereka, akal fikiran mereka untuk mengambil manfaat daripada petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Mereka sebenarnya dengar, mereka sebenarnya faham, tetapi mereka menolaknya, ya. Mereka dengar tetapi ibarat orang kata masuk dari telinga kanan keluar daripada telinga kiri. Dia faham tetapi dia tidak mempercayainya, dia mengingkarinya, ya. Maka kita dituntut untuk menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita dan akal fikiran kita untuk mendengar dengan sebaik-baiknya, melihat dengan sebaik-baiknya, memahami dengan sebaik-baiknya akan risalah-risalah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, akan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang beriman, mereka adalah orang-orang yang memfungsikan pendengaran, penglihatan dan akal fikiran mereka untuk mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada menyebutkan punca utama orang masuk ke dalam api neraka Jahannam, ya, yang sama dengan ayat ni. Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, ya, yang paling banyak kata Allah masuk ke dalam api neraka Jahannam itu ialah kalangan jin dan manusia. Apa punca? Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati, ada akal fikiran tetapi tak mahu digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala dengan benar dan betul, ya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka ada dikurniakan Allah telinga tetapi tak mendengar. Maksudnya tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah dengan pendengaran yang mengharapkan dapat petunjuk. Mereka dengar tetapi tidak ambil faedah daripada situ. Maka Allah Ta'ala mengatakan mereka tak dengar, atau dalam ayat yang lain malah dikatakan sebagai orang yang tuli. Maka tuli dalam Al-Quran tak mesti difahami seseorang yang langsung tak boleh mendengar apa-apa. Tetapi tuli dalam Al-Quran kadang-kadang dimaknai orang yang dia ada telinga dan sebenarnya boleh mendengar, tetapi ia tidak mahu menggunakannya untuk mendengar kalam Allah Ta'ala. Maka orang yang sebegini dikatakanlah ia sebagai orang yang tuli. Maka mereka ada telinga tetapi tak mahu digunakan. Kalau mendengar perkara-perkara dunia, dia begitu tertarik. Bila kita ajak mendengar kalam Allah, mendengarkan kuliah, mendengarkan nasihat-nasihat agama, dia rasa tak tertarik telinga dia. Kita kena berhati-hati dia. Yang ketiga kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka telah dikurniakan Allah Ta'ala mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Dia boleh sebenarnya melihat tapi tak digunakan untuk melihat petunjuk-petunjuk Allah, tak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka kedudukan mereka kata Allah, ulaika kal an'am, kedudukan orang yang macam ni macam haiwan ternak. Mengapa? Kerana haiwan itu pun dia ada hati, dia ada telinga, dia ada mata, tetapi tak berguna untuk memahami. Mereka tak akan faham. Apapun kita kata dekat dia, dia tak akan faham. Padahal dia ada hati, ada mata dan ada telinga. Manusia yang tak menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati dia sama macam haiwan ni. Ya, ada pada diri dia
tetapi ia tak gunakan, tak berfungsi. Maka kata Allah, kal an'am, ia seperti haiwan. Bal hum adall, malah lebih teruk berbanding haiwan ternak. Mengapa? Haiwan ternak memang begitulah ciptaan dia dibuat Allah Ta'ala. Manakala manusia, hakikat penciptaan mereka tidak seperti haiwan. Allah cipta mata manusia dapat memahami dengan melihat. Allah cipta pendengaran manusia dapat memahami dengan mendengar. Allah cipta akal hati supaya dapat merenung, dapat memikirkan, tetapi tak digunakan. Oleh kerana itu kedudukannya boleh lebih rendah berbanding haiwan. Waliyadzubillah, ya. Jadi mereka pun menyesal dengan penyesalan yang luar biasa, sehingga kan mereka berkata, andai kata dahulu kita mendengar, kita gunakan akal fikiran kita, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya kita tidak akan berada di dalam api neraka ni. Maka pengajaran kepada kita, ibu-ibu sekalian, ya, jemaah sekalian, mari kita gunakan pendengaran kita, penglihatan kita, hati, akal fikiran kita untuk lebih banyak melihat, mendengar dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketiga-tiga ini, pendengaran, penglihatan, akal fikiran ini akan dihisab secara khas di hadapan Allah. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula." Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban secara khas oleh Allah Ta'ala ketika mana kita berhadapan dengan Allah di padang mahsyar. So oleh kerana itu gunakan ketiga-tiga ini untuk melihat, mendengar dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buang-buang masa lagi untuk perkara-perkara yang lain, sibuk melihat benda-benda yang tidak bermanfaat, sibuk mendengar perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sibuk memikirkan hal-hal duniawi sahaja yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Kita cuba ubah perlahan-lahan. Gunakan lebih banyak mendengar kalam Allah, gunakan lebih banyak melihat ayat-ayat Allah, gunakan lebih banyak untuk memikirkan, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan asbab itu kita akan selamat daripada azab api neraka dan moga-moga kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian Allah Taala mengatakan fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, ya. Maka tetaplah jauh rahmat Allah dari ahli neraka. Jadi ahli neraka itu, oleh kerana mereka ditanya sebelum masuk ke dalam api neraka Jahannam, maka mereka telah pun mengiktiraf dosa yang mereka lakukan. Ya, mereka mengiktiraf. Maka tidak ada ahli neraka masuk ke dalam neraka tanpa dia tahu apa sebab dia masuk ke dalam neraka itu. Ini salah satu bentuk kemahaadilan Allah Ta'ala. Maka sampai-sampai disebut dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun nar illa wa huwa ya'lamu anna an-nara awla bihi minal jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam api neraka melainkan ia mengetahui bahawa neraka itulah yang lebih layak untuk dia berbanding syurga Allah. Mengapa begitu? Kerana dia tahu dosa dia. Dia dah tahu apa kesalahan dia. Dia dah tahu takat mana kebaikan dia dan sebanyak apa dosa maksiat yang ia lakukan. Dia dah tahu dah. Sehingga kan sebelum pun ia dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam, dia dah tahu bahawa memang tempat yang paling layak adalah neraka Jahannam. Mengapa? Kerana dia kufur kepada Allah. Kerana dia banyak dosa kepada Allah. Dia banyak derhaka kepada Allah Ta'ala. Manakala kebaikan dia tak ada ataupun sangat-sangat sedikit. Ya, Masya Allah, ini salah satu bentuk keadilan Allah, sehingga kan tidak ada sesiapa yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fasuhqan li ashabis sa'ir maksudnya adalah fabu'dan wa halakan li ahli nar, ya. Amat jauh dan binasalah ahli neraka itu. Mereka amat jauh daripada daripada rahmat Allah Ta'ala, ya, daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan ketika mana mentafsirkan ayat ni, kata beliau, adu anfusihim bil mulamah. Mereka akhirnya mencela diri mereka sendiri,
wa nadamu haitsu la tanfa'uhumun nadamah, dan pada ketika itu mereka menyesal tetapi tidak ada lagi manfaat penyesalan. Ya, orang-orang nanti apabila dimasukkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala, mereka amat sangat menyesal kerana masa petunjuk yang Allah Ta'ala datangkan semasa mereka ada dekat dunia, mereka tidak manfaatkan. So mereka begitu menyesal. Maka kalau kita membaca dalam Al-Quran, ada di antara mereka yang meminta kepada Allah, Ya Allah, Rabbirji'un, Ya Allah, kembalikan kami sekejap ke dunia. Andai kata Ya Allah, Engkau bagi kami satu saat saja hidup balik dekat dunia, kami akan gunakan masa itu full untuk beribadat kepada-Mu Ya Allah. Tetapi itu sudah tak mungkin lagi. Ya? Maka oleh kerana itulah, ibu-ibu, jemaah sekalian, selagi mana Allah masih beri kita kesempatan ni, hidup dekat dunia ni, mari kita manfaatkan semaksimum mungkin, ya, untuk melakukan amal-amal kebajikan, ya, untuk mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala, mengambil petunjuk-petunjuk Al-Quran, dekatkan diri kita dengan Al-Quran, ikuti kuliah ni. Kuliah ni salah satu cara kita nak memahami Quran. Kalau kita baca seorang-seorang kita tak faham, so oleh kerana itu mesti dibimbing oleh guru, maka ikut supaya kita dapat petunjuk-petunjuk Al-Quran ni, dan moga-moga kita dapat mengamalkannya, ya. Baik, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada hari ini, ya. Alhamdulillah kita telah bahaskan ayat 7 sehinggalah ayat 11, ya. Yang mana ayat Allah Ta'ala ni tadi, pertama ayat 7 dan ayat 8 Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana gambaran azab api neraka Jahannam tu, ya. Kemudian ayat 9, ya, sampailah ayat 11 Allah Ta'ala menjelaskan apa punca yang menyebabkan ahli neraka itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga ayat-ayat Allah Ta'ala ni dapat menggerunkan hati kita, dapat mengetuk pintu hati kita, sehingga kan kita merasakan kegerunan yang luar biasa akan azab Allah, dan itu pula dapat membuat kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar tu saja kuliah kita pada hari ini, yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.